kita teruskan lagi ayat nombor 3. Saya baca dahulu. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ni maksudnya sesungguhnya kami telah tunjukkannya jalan lurus. Hadainahu as-sabil imma syakira wa imma kafura, ya. Baik. Supaya kita ni dapat pass exam. Ni kita sambung cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala tujuan dia cipta kita, dia nak test. Kita panggil exam, ya. Ada ujian besar, ada ujian kecil, ya. Dan supaya kita ni pass examination ini dengan markah A+, Allah SWT bagi satu lagi equipment. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Tadi dia dah bagi kita equipment yang kita panggil sebagai panca indera. Panca indera. Kita tahu mana manis, mana masam, mana tinggi, mana rendah, cerah, terang. Ini semua basic supaya kita dapat faham tentang nikmat-nikmat yang ada Allah SWT provide di dunia ini. Kemudian ini nikmat paling mahal Allah SWT bagi tahu, ya. Agar kita ini pass exam, Allah guide kita. Itu maksudnya. Supaya kita ni dapat markah A+ dalam admit, dia bukan terus kita minta jawab soalan tu. Tak, memang markah 0 lah tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT ajar kita. Allah guide kita. Guide tu maksudnya apa? Hadainahus sabil. Dia bagi kita jalan, dia bagi kita cara macam mana nak skor markah admit tu dengan markah yang tinggi. Itu perumpamaan tuan-tuan dan puan-puan. Nak bagi faham, ya. Allah bagi kita guideline yang bernama Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. So Al-Quran dan juga hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya apa fungsi hidayah? Fungsi hidayah ni tuan-tuan dan puan-puan, it's all about tujuan hidup. Bahasa yang selalu kita guna VMO tadilah, vision, mission dan juga objektif. Apa visi, misi dan juga objektif kita sekarang lah ni? Dia bagi kita asas yang bagus. Dia bagi kita tempat duduk yang sangat-sangat bagus, iaitu di dunia ini. Dan sekarang Allah SWT nak inform kita awal-awal mana satu perkara yang kalau kamu buat, bagi kami perkara tu bagus. Dan kemudian mana satu perkara yang kalau kamu buat, bagi kami perkara tersebut tidak bagus. Dalam erti kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Mana satu manfaat, mana satu mudarat. Mana satu bahagia, mana satu bahaya. Kenapa Allah SWT bagi dalam keadaan yang cukup detail ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Allah SWT tak mau sangat kita ni buat perhitungan yang salah. Allah tak mau kita buat wrong decision. Macam kita masuk exam lah tuan-tuan dan puan-puan, markah soalan ada 50. Lepas tu setiap soalan dia ada pilihan. Betul tak? A, B, C, D. Allah SWT tak mau kita pangkah, kita tanda wrong answer. Bila kita tanda wrong answer, nanti markah kurang. Bila markah kurang, nanti exam tak pas. Ini yang kita tak mau. Kehidupan kita sebenarnya begitu tuan-tuan dan puan-puan. That's reality actually. Itu kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita tanda, kita buat perkara yang baik, markah tinggi, iaitu markah amal soleh. Kalau kita buat pilihan yang salah, nanti markah amal salah pula yang tinggi. Dan hari kiamat Allah SWT akan judge. Allah SWT akan judge. Ini dalam surah lain, contohnya dalam surah Waqiah ada cerita macam mana judgementnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang markah A+ kami layan cukup cantik. Orang yang lulus pun kami layan dalam keadaan baik. Yang paling kita risau kalau kita banyak buat markah merah ni, markah yang salah, wrong decision yang saya maksudkan tadi. Nanti markah merah, kita dapat kitab dengan tangan kiri, merana kita tuan-tuan dan puan-puan. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ayat ini kata apa lagi? Imma syakira wa imma kafura. Allah SWT bagi tahu kita macam ni. Kami sayang kamu. That's why kami cipta kamu. Dulu kamu tak ada tau, kata Allah SWT. Ni tiba-tiba lah ni kamu ada, penuh bumi ni dengan kamu. Dan kemudian tanda kami sayang, ya, kami bagi kamu equipment yang bagus, iaitu panca indera. Yang bagus tuan-tuan dan puan. Dengan panca indera yang bagus inilah kita baru dapat tahu tuan-tuan dan puan, nasi lemak tu cukup bagus, cukup best. Malaikat pun tak tahu tuan-tuan dan puan. Ni saya nak habaq awal-awal.
punya mulia kita sekarang lah. Sekarang ni. Dan kemudiannya Allah SWT bagi satu lagi equipment yang paling bernilai, iaitu apa? Hadainahu sabil, yang baru kita cerita tadi. Cuma Allah SWT tambah lagi, imma syakira wa imma kafura. Kami dah bersungguh-sungguh bagi kamu bermacam-macam nikmat, guide kamu, ajar kamu, pandu kamu, pimpin tangan kamu supaya kamu tak buat silap ni. Tapi ada manusia, karakter dia di dunia ada dua. Satu syukur, satu lagi kufur. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya macam ni. Allah SWT dah provide everything kepada kita. Dia tak nak kita hidup susah. Cuma dalam masa yang sama, dia bagi kita pilihan. Freedom of choice, lebih kurang macam tu lah. Kalau bahasa Inggeris salah, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni pandai hukum tajwid, English tak pandai sangat. Tapi kadang-kadang bila bersemangat tu nak cakap jugalah English kan. Maknanya Allah SWT bagi kita pilihan untuk memilih. Ya, kita boleh pilih waktu hidup di dunia ni nak ikut Quran, hadis ataupun tidak. Dia bagi kita 100%, kita boleh pilih. Dia bagi kita supaya nanti kita tak salahkan dia. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dan ada manusia mana yang akalnya lurus dan juga jernih, dia buat pemilihan yang tepat. Dia jadi orang yang kami panggil sebagai syakira. Apa maksud syakira? Orang yang bersyukur kerana dia ini dilayani dengan penuh kasih sayang, dan di atas sebab itulah dia ambil keputusan, saya nak ikut, saya nak jaga, saya nak perjuangkan hidayah betul-betul sungguh-sungguh, iaitu Quran dan juga hadis. Ini karakter orang syukur. Orang yang ada mindset syukur, first kita tengok macam mana dia layan Quran dan juga hadis. Dekat situ kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi manusia. Manusia ni kami dah masukkan dia ke universiti. Kami dah bagi dia duit, kami dah bagi dia kereta, buku, semua kita lengkapkan kat dia. Kita tak nak dia hidup susah. Sanggup ni, contohlah ibu bapa bersusah payah ni bagi laptop dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang anak kita ni mana yang jenis nakal lupa diri ni, dekat universiti tu depa enjoy. Tempat enjoy, tak pergi kuliah lah, ya, buat assignment. Dah lama tak masuk universiti, lupa perkataan tu. Assignment meniru tuan-tuan dan puan-puan, hantar lambat-lambat kan, CGPA teruk. Ini contoh mentaliti manusia dalam ayat Quran dia panggil apa? Kafurah. Mentaliti dia kufur. Dia buat acuh tak acuh dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana waktu dia hidup, dia suka ikut panduan nafsu syahwat dia. Dia hanya fikir apa benda yang saya nak enjoy hari ni. Dia tak fikir apa perkara yang kalau saya buat Allah SWT suka kepada saya. Dan perkara inilah tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Inggeris kita panggil sebagai apa? Kafura ini kita gelar sebagai destructive mentality. Perkara yang perlu kita elakkan supaya dengan mengelakkan perkara tersebut kita bakal memiliki imma syakirah, iaitu manusia yang syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala.